Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Akmal bin Sahid, Yang Berhormat Nurin Kristina Najwa binti Muhammad Shah Nuri, Yang Berhormat Muhammad Faris Haikal bin Rizwan. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh YB Nur Ain Syazwani binti Kamaruddin, Yang Berhormat Anul Ishraq binti Rasul, Yang Berhormat Nur Aisyah Kamila binti Muhammad Fadlid Arfain. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. 1. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. 2. Setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. 3. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit kedua, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir minit 5, loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. 4. Loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7, menandakan bahawa masa pendebat berucap sudah tamat. 5. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberikan masa 1 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. 6. Pada masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali pada minit ke-3. Loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. Masa selama 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Izin laluan dipohon dengan seorang penebat berdiri atau mengangkat tangan dan menyebut izin laluan. Penebat yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Penebat tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing. Sebaliknya, hendaklah keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pendebat tidak dibenarkan bergerak ke kawasan pasukan lawan. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat markah tertinggi daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan didebatkan pada sesi kali ini ialah Dewan ini percaya gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 meningkatkan kualiti hidup. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai pendebatan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Akmal bin Sahid tampil mengemukakan usul pendebatan, menyampaikan definisi dan mendapatkan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Barisan Kerajaan, dan saya segani Barisan Perwakilan Pembangkang, serta seisi Dewan yang sudi bersidang bersama kami. Demi memelihara kesejahteraan negara, saya bangkit memperjuangkan nasib kehidupan rakyat, dan salam perdebatan saya berikan kepada anda semua. Selaku Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, suka untuk saya gagaskan satu usul yang berbunyi gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 meningkatkan kualiti hidup. Sebelum saya menelusuri usul ini dengan lebih jauh lagi,
Izinkan saya terlebih dahulu, Tuan Yang Dipertua, untuk memberikan usul ini secara literal agar pihak pembangkang khususnya tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Mengikut Akta Kerja 1955 di bawah Seksyen 2, gaji bermaksud gaji pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai yang perlu dibayar kepada pekerja bagi pekerja yang dilakukan berkenaan dengan kontrak perkhidmatan. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, minimum merujuk kepada yang terkecil atau sedikit sekali, sekurang-kurangnya RM2,000. Bila bermaksud yang tersedikit ialah RM2,000. Meningkatkan bermaksud meninggikan kedudukan taraf, dan kualiti hidup pula ialah gaya hidup yang sihat dan baik. Baiklah Tuan Yang Dipertua, kami meletakkan satu indikator bagi memantapkan usul kami. Yang pertama, saya katakan ialah dasar gaji minimum sebenarnya adalah satu alat untuk membasmi kemiskinan yang sama sifatnya dengan kawalan harga, di mana ia tidak membezakan yang miskin, sederhana ataupun kaya. Oleh itu, berdasarkan indikator ini, secara justifikasi, saya sepenuhnya yakin bahawa hujah yang akan kami kemukakan sebentar sahaja lagi akan diterima tanpa perlu diperdebatkan dengan hujah-hujah palsu daripada pihak pembangkang. Baiklah Tuan Yang Dipertua, saya mengusulkan bahawa gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 mampu meningkatkan kualiti hidup, kerana pada perspektif dan analisa yang dilakukan oleh kerajaan, kami percaya bahawa nilai tersebut sudah boleh dikatakan cukup untuk menyara kehidupan dengan baik pada era globalisasi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam menetapkan gaji minimum, kerajaan sudah tentu mengambil kira dan mempertimbangkan soalan sosial dan ekonomi, iaitu pendapatan kasar bulanan isi rumah, kos hidup dan juga pelibatan guna tenaga kerja. Selain itu, nilai itu juga sesuai dengan harga keperluan harian nilai itu juga sesuai dengan kadar harga barang keperluan harian pada waktu kini. Tamsilnya Tuan Yang Dipertua, barangan-barangan keperluan harian seperti makanan, khususnya telur ayam dan juga ayam, yang mana pada sebelum ini, iaitu pada tahun 2022, harganya telah dinaikkan, dan juga harga minyak yang pada sebelum ini meningkat dengan drastis, menyebabkan barang-barang keperluan tersebut dianggap mahal dan kurang dimampu dibeli oleh majoriti masyarakat. Atau dengan kata lain, kos sara hidup masyarakat menjadi semakin tinggi, di mana pada waktu itu gaji minimum mereka adalah RM1,500 sahaja. Oleh itu, dengan usul yang kami bentangkan ini, kami percaya bahawa barang-barang keperluan harian ini tidak akan lagi dianggap mahal dan mampu dibeli oleh masyarakat. Dan sekaligus, perkara ini sejajar dengan matlamat usul kami, iaitu meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan yang saya muliakan sekalian, dengan menyedari hakikat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan minda kita supaya menerima pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan untuk kepentingan anak bangsa sendiri. Olehnya demikian, usul kerajaan gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 meningkatkan kualiti hidup adalah yang terbaik dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Sekian, mohon Dr. mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Nur Ain Syazwani binti Kamarudin selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta mendebatkan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Salam apresiasi dan salam satu Malaysia buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Tuan Yang Dipertua, setelah dibentangkan definisi usul secara literal oleh pihak kerajaan yang saya kira begitu menarik sekali, maklumlah diambil bulat-bulat daripada Kamus Dewan. Kami dari delegasi pembangkang faham tentang usul yang dikemukakan.
Namun, memang sudah menjadi adat dalam arena pendebatan di mana sudah menjadi tanggungjawab kami dalam meneliti beberapa kesilapan dan kekurangan. Pertama, pada hari ini yang dipetua, kami masih kurang jelas tentang gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 dapat meningkatkan kualiti hidup. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan sebentar tadi telah mengatakan bahawa gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 cukup untuk meningkatkan taraf hidup. Kerana jika kita telusuri dengan lebih mendalam, masih ramai lagi rakyat yang perlu melakukan dua pekerjaan dalam suatu masa. Sekiranya mereka tidak berbuat demikian, apakah nasib keluarga mereka? Dan yang kedua yang dipetua, mereka menyatakan bahawa gaji minimum sekurang-kurangnya RM2,000 ini mampu menyara kehidupan dengan baik pada era ini. Kalau benar gaji minimum RM2,000 cukup untuk menyara kehidupan rakyat, mengapakah masih ramai rakyat negara kita sendiri masih perlu membanting tulang empat kerat mereka untuk mendapatkan pendapatan untuk menanggung segala kos sara hidup pada masa kini? Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan melihat terdapat ramai rakyat yang menjadi gelandangan seperti di Kuala Lumpur. Kami harap pertanyaan ini dapat dijawab oleh pihak kerajaan sebentar lagi. Tuan Yang Dipertua, adalah tidak benar bahawa gaji minimum RM2,000 dapat meningkatkan kualiti hidup seperti yang diperkatakan oleh pihak kerajaan. Bahkan bagi pihak kami telah meneliti secara mendalam dari pelbagai aspek bahawa gaji minimum RM2,000 adalah tidak wajar. Hal ini demikian kerana jika kita lihat kos untuk menyewa rumah sahaja sudah memakan 1/4 daripada pendapatan mereka jika tidak diambil kira gaji tambahan, lebih masa dan sebagainya. Hal ini menunjukkan ketidakadilan berlaku kerana pekerja perlu bekerja sehingga lebih masa demi mendapatkan keuntungan yang besar bagi sesebuah syarikat atau majikan. Namun, sesebuah syarikat tidak mampu meningkatkan kadar gaji minimum kepada pekerja. Menurut Fellow Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, Azlan Awang, isu berkaitan gaji minimum sebelum ini telah diperakui Bank Negara Malaysia BNM apabila melaporkan pertumbuhan gaji pekerja di negara ini masih terlalu rendah berbanding kadar pertumbuhan produktiviti mereka. Jelas beliau, secara tidak langsung ia memberi petunjuk bahawa produktiviti pekerja yang telah diterjemah menjadi keuntungan syarikat telah mengalir secara tidak adil antara majikan dengan pekerja. Laporan BNM yang sama turut menyarankan supaya sebarang bentuk kenaikan gaji hendaklah mampu memenuhi kehidupan wajar, living wage. Kenaikan gaji yang lebih bermakna bukan sekadar mampu menampung keperluan asas, tetapi harus mengambil kira keupayaan untuk hidup dalam masyarakat, mempertingkatkan keupayaan diri dan keluarga serta bebas daripada himpitan kewangan atau hutang yang melampau. Hakikatnya, walaupun rekod-rekod baharu keluaran dalam negara kasar KDNK dan pelaburan langsung asing FDI saban tahun diumumkan oleh agensi kerajaan, ia tidak sampai ke akar umbi dan gagal memberi manfaat terus kepada rakyat. Bahkan kehidupan rakyat hari ini lebih tertekan lantaran kenaikan gaji yang tidak setimpal dengan kenaikan kos sara hidup. Ia belum lagi menyentuh isu pembiayaan pendidikan anak-anak, pemilikan hartanah, kos perubatan dan banyak lagi. Jelaslah bahawa gaji minimum RM2,000 tidak dapat menjamin peningkatan kualiti hidup rakyat. Hujah saya akan diteruskan oleh rakan pembangkang yang seterusnya dan dengan ini saya mengundur diri. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli dewan sekalian. Di sini saya tertarik kepada kedua pihak pembangkang, di mana pihak pembangkang mengatakan mereka kurang jelas tentang spesifik RM2,000 ini. Oleh itu, gaji minimum RM2,000 ini di bawah Seksyen 2 Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011 iaitu Akta 732 sebagai gaji pokok, di mana ini akan ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri. Dan perintah gaji minimum ini di bawah Seksyen 23 Akta yang sama iaitu mengatakan bahawa Menteri hendaklah melalui pemberitahuan dalam warta membuat perintah gaji minimum berkaitan perkara yang dinyatakan di bawah Seksyen 221. Menurut Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO iaitu V.V. Shanmugam berkata,
isu kos sara hidup yang meningkat ini bukan lagi baharu di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa cabaran kos sara hidup yang meningkat akan membebankan rakyat Malaysia. Saya akui pernyataan tersebut. Walau bagaimanapun, gaji minimum RM2,000 ini dapat mengurangkan sedikit beban kepada rakyat. Sebagai contohnya, seorang suami mempunyai gaji minimum sebanyak RM2,000, manakala seorang isteri mempunyai gaji minimum sebanyak RM2,000. Jika kita kira keseluruhan untuk gaji minimum mereka adalah RM4,000. Oleh yang demikian, RM4,000 itu berdasarkan ambil kira isu-isu ini, mereka boleh bayar bayaran bulanan rumah, bayar hutang kereta ataupun menampung perbelanjaan harian mereka. Menampung keperluan harian mereka bermaksudnya mereka perlu menerapkan sifat penjimatan mereka terhadap penggunaan wang yang gaji minimum tersebut. Selain itu, kerajaan Malaysia telah menawarkan beberapa inisiatif, iaitu kerajaan Malaysia memberikan subsidi kepada beberapa produk atau barangan Malaysia. Sebagai contohnya, kerajaan Malaysia menawarkan skim perumahan belia YHS, iaitu memperuntukkan RM500,000. Skim perumahan belia ini menawarkan 55%. Maaf, saya tak bagi laluan. Okay. Skim perumahan belia ini menawarkan 5% harga pembelian untuk pembiayaan insurans seperti MRTT atau MRTA. Selain itu, skim perumahan belia ini menawarkan ansuran bulanan hanya RM200 setiap bulan sepanjang 2 tahun. Ini membuktikan yang mereka mampu untuk menyewa tanah sendiri menggunakan subsidi yang kerajaan berikan, iaitu skim perumahan belia sebagai contohnya. Selain itu, kerajaan juga mengenakan subsidi kepada pengeluar untuk membantu pengeluar dan pembeli. Subsidi ini dikenakan untuk mengurangkan kos pengeluaran kepada syarikat, dan disebabkan kos pengeluaran syarikat berkurang, maka harga pasaran akan berkurang. Inisiatif kerajaan ini mampu meningkatkan penawaran barangan, iaitu apabila penawaran barangan bertambah, kos pengeluaran syarikat akan berkurang, maka kuantiti atau kualiti barangan tersebut akan meningkat, justru akan meningkatkan ekonomi negara. Sebagai contohnya, kerajaan membantu dalam bantuan teknologi dan bantuan modal untuk sesuatu perniagaan. Oleh hal yang demikian, ini dapat bila kita telusuri, ini dapat menyeimbangkan dan memberikan keadilan kepada majikan dan kepada pengguna, iaitu barangan dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak, dan ini akan mengurangkan inflasi, kerana apabila harga berkurang, maka ramai pembeli yang akan membeli barangan tersebut. Selain itu, saya juga tertarik kepada persoalan oleh Ketua Pembangkang, iaitu ramai rakyat Malaysia yang membanting tulang 4 kerat di Kuala Lumpur. Saya lalu Ya. bagaimana pula jika keluarga yang hanya ketua keluarga sahaja yang bekerja, bagaimana mereka mahu menguruskan jumlah
gaji minimal RM2,000 untuk keperluan dan kos sara hidup mereka. Lebih-lebih lagi apabila mereka mempunyai tanggungan yang agak ramai. Okey. Di sini kita dapat melihat hanya ketua keluarga saja yang bekerja, iaitu mempunyai gaji minimum RM2,000. Selain inisiatif kerajaan untuk menawarkan subsidi, kerajaan juga menawarkan BRIM, iaitu sedikit membantu sesuatu keluarga itu untuk menampung perbelanjaan keluarga mereka. Saya harap dapat menjawab persoalan pembangkang kedua. Izin Nadwan, tidak semua keluarga di Malaysia menerima bantuan BRIM seperti yang dikatakan oleh pihak kerajaan. Bagaimana mereka mahu menyara jika tidak mendapat bantuan tersebut? Okay. Setakat ini, kerajaan akan mengumpulkan maklumat-maklumat kepada setiap pekerja. Oleh itu, kerajaan akan kerajaan akan menapis beberapa pekerja yang bermaksud kategori kepada B40, M40, T40. Oleh itu, kerajaan akan memberikan memberikan bantuan kepada keluarga yang memerlukan sahaja. Ini dapat meringankan beban keluarga tersebut. Okey, mohon saya teruskan. Okey. Saya tertarik dengan persoalan pembangkang pertama, iaitu ramai rakyat Malaysia yang membanting tulang empat kerat di Kuala Lumpur. Persoalannya, adakah mereka berjimat? Adakah mereka menggunakan gaji minimum RM2,000 itu kepada ke arah yang baik atau yang kurang baik? Itu persoalannya. Kita dapat tahu, ini perlu dipersoalkan dalam diri mereka sendiri. Ya, memang kita tahu rakyat Malaysia kena sentiasa berusaha untuk menyara hidup mereka. Benar, orang yang lebih bekerja akan mendapat lebih banyak pendapatan. Sekiranya mereka tidak berjimat, ini akan menjadi satu penghalang untuk mereka cakap gaji minimum yang mereka perolehi adalah tidak mencukupi. Saya seterusnya, menurut pandangan saya, inisiatif kerajaan ialah kerajaan dapat melaksanakan dasar harga maksimum. Dasar harga maksimum ini merupakan kerajaan yang menetapkan harga pasaran yang lebih kurang daripada garaj keseimbangan pasaran. Apabila kerajaan melaksanakan dasar harga maksimum, penawaran barangan akan meningkat. Justru permintaan barangan juga akan meningkat dan ekonomi negara akan meningkat. Ekonomi negara akan menjadi stabil kerana ini akan dapat menjamin kestabilan ekonomi di Malaysia. Selain itu, pengangguran akan berkurangan kerana harga barangan murah disebabkan kos penyelenggaraan oleh majikan itu sendiri adalah rendah. Di kesempatan itu, kemiskinan juga dapat dikurangkan oleh kerajaan. Sampai di situ saja hujah saya pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nurin Kisina Najwa binti Muhammad Syahnuri. Isu pendebatan yang semakin hangat dibahaskan ini akan diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Ainul Ishraq binti Rasul, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Salam sejahtera buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli dewan yang dimuliakan sekalian. Tuan Yang Dipertua,
Berdasarkan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, usul yang dikemukakan iaitu pelaksanaan harga maksimum dan juga minimum perlu dilakukan bagi pihak majikan untuk mengatasi masalah ini. Namun begitu, pihak kerajaan juga menyentuh perihal peranan rakyat untuk mengatasi masalah kekurangan gaji minima sebanyak RM2,000. Saya menindas hujah tersebut kerana berbalik pada usul kita pada hari ini ialah Dewan bersetuju bahawa gaji minima sebanyak RM2,000 untuk kos sara hidup. Namun begitu, bukanlah kita menyatakan cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Berkenaan dengan isu inflasi yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tuan Timbalan Perdana Menteri, seperti yang kita ketahui, kadar inflasi untuk negara kita saban tahun, saban bulan semakin meningkat. Berdasarkan data yang dikeluarkan baru-baru ini pada bulan November, menunjukkan kadar inflasi bulan November terdapat sedikit penambahan sebanyak 3.9% berbanding dengan bulan Oktober yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, apabila kadar inflasi di sesebuah negara itu meningkat, kos sara hidup juga akan meningkat, dan ini sudah semestinya akan memberi kesan kepada rakyat untuk mereka mengurus kewangan mereka untuk kos sara hidup ini. Realiti yang kita perlu hadapi sekarang ialah kita terpaksa untuk bekerja lebih masa untuk menampung kos kewangan untuk sesuatu keluarga atau kos kewangan diri sendiri. Dan gaji minima RM2,000 ini jelas tidak mencukupi untuk aktiviti seharian. Di sini juga saya ingin mengatakan tentang isu B40 yang juga telah dikatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Seperti yang kita ketahui, kenaikan harga kos barangan keperluan yang sedang berlaku di negara kita ini sangat menjejaskan untuk golongan B40. Hal ini kerana mereka memerlukan gaji yang lebih daripada RM2,000 untuk membeli barang keperluan mereka seperti telur, minyak dan sebagainya. Namun begitu, golongan B40 ini tidak mendapat hak mereka. Lebih-lebih lagi apabila sektor pekerjaan mereka lebih kepada sektor pekerjaan mereka lebih kecil berbanding sektor pekerjaan mereka yang berada di luar bandar. Oleh itu, golongan B40 berbalik kepada soalan yang diberikan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Soalan berbunyi, adakah rakyat menguruskan kewangan mereka dengan baik sesuai dengan gaji minima RM2,000? Berdasarkan bagi pandangan saya, persoalan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri tidak wajar untuk saya menjawabnya kerana seolah-olah pihak kerajaan menjatuhkan tanggungjawab yang besar kepada rakyat untuk menguruskan kewangan mereka, sedangkan pada usul kita pada hari ini adalah mengapa pihak kerajaan bersetuju untuk mengenakan gaji minima sebanyak RM2,000. Mengikut data yang telah kami dapati, untuk
bagi rakyat yang bujang dan tidak mempunyai kenderaan sahaja, mereka perlu untuk mereka yang bujang, mereka hanya mendapatkan gaji sebanyak 1,950 sahaja sebelum ini. Ini menandakan bahawa untuk bujang sahaja sudah hampir mencecah RM2,000. Apatah lagi untuk mereka yang berkeluarga. Bagaimana mereka bagaimana mereka mahu menguruskan kewangan mereka sedangkan RM2,000 itu sahaja bersamaan dengan keperluan untuk mereka yang bujang. Sekian, terima kasih. Laluan. Berdasarkan pihak pembangkang yang kedua, kerajaan disebabkan RM2,000 itu adalah gaji minimum, kerajaan menawarkan ataupun memperkenalkan kemudahan-kemudahan di Malaysia, iaitu kerajaan kerajaan menawarkan bas ekspres di mana para pekerja ataupun para pelajar yang berada di universiti ataupun yang tiada kenderaan boleh menggunakan bas ataupun kemudahan pengangkutan tersebut dengan harga yang lebih rendah. Disebabkan itu, kerajaan telah mengambil kira-kira sebelum mereka menyatakan yang bahawa gaji RM2,000 itu adalah yang terbaik untuk rakyat. Di kesempatan itu, berdasarkan penyataan pihak pembangkang yang kedua, dasar harga maksimum ini merupakan langkah proaktif yang dilaksanakan oleh kerajaan, kerana dasar harga maksimum ini mampu mengawal inflasi di negara, disebabkan dan mencegah eksploitasi daripada dimonopolikan oleh pihak monopoli yang lain. Hal ini demikian, harga monopoli yang ditetapkan oleh pihak monopoli terlalu tinggi, bukan? Oleh itu, dasar harga maksimum yang diperkenalkan oleh kerajaan mampu mengawal harga monopoli yang dilaksanakan oleh pihak monopoli. Sebagai contohnya, harga setiap barangan dapat diturunkan kepada lebih berpatutan dan pengeluaran akan bertambah. Pihak monopoli juga ini dapat mencegah pihak monopoli untuk meningkatkan lagi eksploitasi monopoli yang mereka laksanakan, kerana mereka terikat dengan undang-undang yang berkaitan dengan dasar harga maksimum yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sekian. Izin laluan. Berbalik kepada realiti yang perlu kita hadapi sekarang, adakah di negara kita dapat mengatasi masalah kadar inflasi yang tinggi pada masa ini? Mengambil contoh 3 buah negara yang mempunyai gaji minimum yang agak tinggi, iaitu bagi negara pertama ialah negara New Zealand. Kadar gaji minimum mereka meningkat dari tahun 2012 sehingga 2022 dan ini sejajar dengan kadar inflasi mereka. Dengan kenaikan gaji minimum ini, mereka dapat mengatasi kos sara hidup dan tidak membebankan rakyat. Mengikut negara Jepun juga, gaji minimum mereka meningkat sebanyak 28 yen sahaja bagi setiap tahun. Namun, peningkatan secara kecil-kecilan ini dapat meningkatkan jumlah pekerja awam daripada 6,630 orang kepada 6,690 orang.
Hal ini dapat meningkatkan lagi taraf hidup bagi rakyat mereka. Beralih kepada negara yang ketiga, iaitu negara Australia, peningkatan gaji minimum mereka meningkat sedikit demi sedikit sejak tahun 2012 sehingga tahun kini. Peningkatan mereka ini dapat mengatasi kekurangan pekerja, kekurangan pekerja mereka di negara mereka. Mereka juga dapat mengatasi masalah gelandangan yang saban hari semakin menurun. Namun begitu, kenapa negara kita tidak mengambil contoh daripada negara ini untuk meningkatkan gaji minimum secara sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun? Peningkatan gaji minimum ini bukanlah perlu dilakukan secara drastik. Jika pihak kerajaan meningkatkan gaji minimum secara sedikit juga, sudah pasti dapat memelihara kemaslahatan hidup sejagat. Seperti negara Jepun, mereka meningkatkan gaji minimum untuk menjaga keperluan para pekerja mereka supaya keluarga mereka tidak terabai dan keluarga mereka juga sentiasa hidup dalam keadaan yang selesa. Namun, apa yang berlaku di negara kita sekarang? Gaji minimum yang dikeluarkan, yang ditetapkan oleh pihak kerajaan jelas sekali tidak dapat menampung kos sara hidup mereka, terutama sekali industri kecil sederhana. Seperti yang kita tahu, industri kecil sederhana menjalankan perusahaan mereka di luar bandar dan mereka terpaksa untuk mengatasi masalah makroekonomi, iaitu kadar penjualan mereka mungkin sedikit dan tidak tetap. Industri kecil sederhana juga terpaksa mencari modal yang lebih dan mencari kerja sampingan untuk menjadikan modal mereka berusaha. Adakah patut kerajaan membiarkan bagi rakyat mengemis daripada pihak lain untuk mendapatkan kos sara hidup mereka? Seperti yang kita ketahui juga, banyak yang berlaku sekarang di negara kita, terutama sekali apabila kita dapat ketahuinya daripada platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook. Terlalu banyak influencer yang sekarang ni seperti mengambil pekerjaan kerajaan untuk membantu rakyat yang kurang senang, membantu industri kecil perusahaan yang mungkin akan lingkup tak lama lagi. Apa peranan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Jadi bagi kami, peningkatan gaji minimum dan tidak menetapkan kepada RM2,000 sahaja perlulah dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ainul Ishraq binti Rasul. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya bagi mengkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Faris Haikal bin Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, perwakilan pembangkang dan ahli-ahli yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Pertama sekali saya ingin merangkapkan kesyukuran saya kerana kita dapat dengan keamanan dan keharmonian ini di bawah pimpinan kerajaan, kita dapat kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang Dipertua, berdirinya saya di sini ingin membidas segala hujah pembangkang-pembangkang yang telah meletakkan hujah-hujah mereka. Saya ingin mengulangi kembali usul yang hangat diperbahaskan pada hari ini yang berbunyi gaji minimum, kerajaan meletakkan gaji minimum sebanyak RM2,000 dapat meningkatkan taraf hidup. Baiklah, di sini saya akan membidas hujah yang disampaikan oleh pihak pembangkang. Pembangkang pertama, hujah yang dibalukan oleh pembangkang pertama ialah, pertama sekali,
Mereka menyatakan bahawa mereka telah faham dengan definisi yang dinyatakan oleh gaji minimum sebanyak 2,000. Tetapi mereka sudah faham, tetapi mereka seolah-olah tidak mahu memberi kerjasama, dan mereka menyatakan mereka masih kurang jelas dengan gaji 2,000 tersebut. Saya akan menyatakan maksud gaji 2,000 itu, maksudnya kerajaan telah membantu untuk para pekerja yang masih baru mendapatkan gaji sebanyak 2,000 dibandingkan dengan sebelum ini. Gaji adalah 1,500. Peningkatan sebanyak RM500 itu sedikit dapat membantu menaik taraf hidup rakyat. Mungkin pihak pembangkang menyatakan 2,000 itu tidak cukup. Namun pihak pembangkang perlulah mengambil kira keadaan ekonomi dan juga inflasi negara pada zaman sekarang. Kita perlu mengambil kira bahawa RM2,000 itu akan memberi impak kepada negara kerana ianya merupakan peningkatan yang agak mendadak. Jadi seterusnya mereka menyatakan kos RM2,000 itu tidak mencukupi kerana kebanyakan keluarga perlu membayar kos-kos seperti kos sewa rumah dan juga kos modal kerja. Baiklah, saya setuju dengan itu, tetapi RM2,000 itu cuba sedikit dapat membantu dalam supaya mereka dapat beli modal-modal untuk berniaga dan mencari inisiatif lain bagi menambahkan lagi gaji mereka. Seterusnya, yang berhormat, saya akan membidas hujah pembangkang yang kedua yang telah berlalu. Sekarang maafkan saya, bidasan pembangkang pertama sudah berlalu. Sekarang saya akan membidas hujah pembangkang kedua, iaitu kadar inflasi semakin meningkat, kos sara hidup juga semakin meningkat dan gaji minimum tidak mencukupi. Kemudian pembangkang kedua juga ada menyatakan bahawa gaji yang sangat menjejaskan untuk golongan B40 terutama. Baiklah, saya ingin menukarkan konsep ataupun pemikiran Dewan kali ini. Kita terlalu memikirkan tentang keluarga-keluarga yang sudah lama sepatutnya bekerja. Baik, apa kata kita tarik balik, kita undur kembali, kita fokuskan pula kepada mereka-mereka seperti graduan-graduan yang baru, iaitu yang lepasan belajar, baru habis belajar. Sebagai contoh, graduan lepasan SPM, mereka terus bekerja dan mereka mendapat gaji sebanyak 2,000, iaitu gaji yang telah ditingkatkan daripada sebelum ini, iaitu 10%. Gaji 2,000 itu sedikit dapat membantu mereka dalam menjalani hidup mereka yang masih bujang. Mereka boleh menggunakannya untuk menyara diri mereka seperti kos-kos sara hidup dan kos-kos keseharian. Gaji 2,000 itu bukanlah tidak cukup, tapi cukup kerana apakah tanggungjawab yang ada pada seorang graduan itu untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak, kerana pihak kerajaan akan RM2,000 itu adalah modal yang besar untuk dikeluarkan kepada semua rakyat. Serta pihak pembangkang juga ada menyatakan bahawa majikan akan terjejas kerana mereka perlu membayar duit rakyat. Majikan perlu ingat bahawa duit yang mereka dapat itu juga berasal daripada pekerja-pekerja yang mereka beri, iaitu mereka akan putar balik duit itu. Sebagai contoh, saya berikan analogi, jika satu syarikat itu menyara seramai 50 orang pekerja dan 50 orang pekerja tersebut mendapat gaji minimum sebanyak RM2,000, manakala gaji bulanan seorang CEO syarikat tersebut dalam RM30,000. Okay.
sebab jika untung syarikat tersebut adalah 200,000 pada tahun 2022 dengan gaji minimum 1,500, mungkin CEO syarikat tersebut masih mampu untuk membayar gaji-gaji pekerja dan masih ada modal yang mencukupi. Namun dengan ada peningkatan ini, CEO tersebut mungkin seperti yang kamu cakap, CEO akan terjejas. Namun pekerja-pekerja selama 50 orang ini akan bekerja dengan lebih keras lagi kerana gajinya setimpal dengan kerja yang mereka harus lakukan. So jadi semua keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja syarikat tersebut akan kembali semula kepada keuntungan keseluruhan syarikat. Dan jadi sebagai contoh, jika 50 orang pekerja tadi bekerja dengan lebih keras, maka syarikat tersebut juga akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan CEO juga boleh membantu dalam membayar gaji pekerja. Baiklah, saya undurkan diri. Terima kasih. Semoga Dewan mempertimbangkan usul kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Faris Haikal bin Rizwan. Perdebatan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Aisyah Kamilah binti Muhammad Farid Arfian untuk mengemukakan hujahnya. Salam sejahtera kepada ahli panel kerajaan dan juga rakan-rakan pembangkang saya. Dengan ini saya akan membidas segala usul yang telah diusulkan oleh Tuan Perdana Menteri dan juga Tuan Timbalan Perdana Menteri. Seperti yang Tuan Perdana Menteri telah katakan tadi, gaji minimum iaitu berkadar RM2,000 cukup ideal untuk rakyat kerana ia merupakan pendapatan yang cukup besar untuk disamakan dengan kos hidup dan juga tenaga kerja yang mereka telah lakukan. Tetapi bagaimana yang Tuan Perdana Menteri mengatakan bahawa RM2,000 adalah gaji yang ideal, sekiranya jika kita bertanya kepada rakyat-rakyat untuk mengeluarkan simpanan bulanan mereka, ataupun kita bertanya berapa banyak simpanan bulanan mereka, mereka akan mengatakan ia tidak akan mencecah RM1,000 di dalam simpanan mereka, atau berkemungkinan mereka juga akan menggunakan duit yang mereka bercadang untuk bersimpan tu sebagai pembelanjaan harian mereka, kerana gaji RM2,000 tu adalah tidak masuk akal untuk rakyat kita yang hidup di dalam keadaan inflasi sekarang. Selain daripada itu juga, dengan berkadarkan RM2,000 itu, segala kos hari hidup perlu ditolak dari duit itu, seperti harga sewa rumah yang dalam anggaran 1/4 daripada gaji mereka, iaitu lebih kurang 500 ataupun lebih, sekiranya mereka tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur ataupun Putrajaya. Segala harga sewa rumah akan menjadi tinggi di kawasan-kawasan tersebut. Maka setelah ditolak dengan harga sewa yang telah dibayar, iaitu dalam anggaran 500 ataupun RM800, dengan kadar 1,300 sahaja yang akan berbaki di dalam simpanan mereka untuk mereka membelanjakan sebagai belanja harian. Selain itu, selain dari membayar sewa rumah, kemungkinan mereka juga akan membayar hutang pendidikan atau pelajaran seperti PT-PTN sekiranya mereka adalah lepasan graduan. Selain itu juga, jika mereka mempunyai kenderaan, mereka juga perlu membayar hutang seperti motor ataupun kereta dengan kadar maksima untuk motor adalah lebih kurang dalam RM800, dan juga kereta kadar maksimanya adalah lebih kurang RM1,500 untuk mereka membayarnya. Maka
Dengan ini akan menyebabkan rakyat terpaksa berhutang dengan bank dan menyebabkan diri mereka terbeban dengan hutang-hutang yang telah mereka gadaikan diri mereka untuk berhutang dengan pihak bank semata-mata untuk menyara hidup mereka dengan gaji yang berminimum RM2,000. Tidak pula belum lagi kita masuk lagi kira dengan keluarga yang mempunyai anak sekiranya mereka telah bersekolah ataupun mereka tidak bersekolah. Segala pembelanjaan seperti pampers, susu, semua perlu diambil kira. Dan seperti yang kita tahu, ia adalah hidupan praktikal kita, iaitu dengan pembelian barangan rumah, harga pampers dan susu agak mahal dan juga bukannya perlu dibeli satu kali sebulan dan berkemungkinan beberapa kali untuk sebulan. Mungkin dalam 2 kali atau 3 kali untuk membeli susu ataupun pampers dalam sebulan, dan ia akan memakan kos yang tinggi. Jadi berdasarkan praktikal harian, pembelian barangan makanan di dalam rumah, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, pembelian makanan, contoh kita pergi membeli di pasar raya, sudah tentu akan mencecah sekurang-kurangnya RM400 untuk pembelian makanan di dalam rumah untuk tempoh yang panjang. Maka dengan itu, apa yang akan terjadi sekiranya hanya ketua keluarga sahaja yang bekerja untuk mencari rezeki, dan sekiranya bilangan ahli keluarga mereka sangat tinggi. Contohnya, mereka mempunyai 4 orang anak dan juga seorang isteri untuk ditanggung, maka adakah cukup RM2,000 itu untuk menampung ahli keluarga yang seramai itu? Malah, pada 2016, Bank Negara Malaysia menerbitkan anggaran awal bagi seorang dewasa bujang. Mereka memerlukan berkadar RM2,700 sebulan dengan andaian utama, bakul barangan dan perkhidmatan melibatkan sewaan sebuah bilik, lebih kerap makan di luar dan sesekali masak serta lebih banyak menggunakan pengangkutan awam. Dengan itu, gaji RM2,000 itu sebagai gaji minima yang sangat tidak masuk akal untuk rakyat kita. Saya beralih kepada usul Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan dasar melaksanakan harga maksima dapat mengelakkan inflasi. Dengan ini saya ingin membidas bahawa ini sangat tidak masuk akal dengan dengan gaji sebanyak RM2,000 sebagai gaji minima untuk menjadikan poin sebagai dapat mengelakkan inflasi negara. Saya berikan contoh, sekiranya harga barang meningkat dengan mendadak dengan gaji minima RM2,000 untuk membelanjakan dalam sebulan, mereka akan menggunakan keseluruhan gaji mereka untuk berbelanja dalam sebulan. Jadi apa yang akan terjadi kepada rakyat-rakyat kita? Dengan ini, pihak kerajaan perlu mempertimbangkan semula gaji minima yang perlu ditetapkan untuk mengelakkan rakyat kita terseksa dan juga terkapai-kapai dengan segala kehutangan ataupun kesusahan pendapatan. Seperti yang Tuan Timbalan Perdana Menteri telah katakan tadi, pihak kerajaan juga ada memberikan bantuan rakyat satu Malaysia iaitu BRIM bagi membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu. Tetapi bantuan BRIM itu bukannya diberikan setiap bulan kepada keluarga tersebut. Ianya hanya diberikan kemungkinan 7 bulan satu kali ataupun setahun sekali. Maka ia tidak dapat membantu sekalipun kepada semua keluarga yang tidak mampu. Dengan ini saya selesai membidas segala usul-usul. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Nur Aisyah Kamilah binti Muhammad Farid Arfian. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan,
Dewan ditanggungkan selama 1 minit. Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit. Masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan YB, wakil pihak bangkang, tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan YB. Siapa? Bangkang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya kali kedua ingin menggulung hujah kami pihak pembangkang yang mencadangkan gaji minimum tidak sepatutnya berjumlah RM2,000 dan ianya jelas bahawa ia tidak dapat meningkatkan kualiti hidup. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan pembangkang yang berhormat, jemaah kabinet seterusnya, ahli-ahli dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli dewan, usul pada hari ini berbunyi gaji minimal RM2,000 cukup untuk menampung kos sara hidup dan juga dapat meningkatkan kualiti hidup. Kami pihak pembangkang yang prihatin, cakna dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat telah memberikan definisi dan premis yang padu dan jitu untuk menegakkan kebenaran. Dari awal perdebatan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu ataupun berpasukan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konsep yang mantap. Pihak kerajaan juga telah memberikan premis yang amat rapuh dan tidak rasional. Hujah-hujah pihak kerajaan ibarat gigi-gigi yang kurang kalsium, sekali kujetik bersepai semuanya. Untuk menyokong usul pada hari ini, pihak kerajaan telah memberikan 3 hujah, iaitu pihak kerajaan telah memberikan 2 hujah, iaitu RM2,000 adalah cukup ideal untuk membasmi kemiskinan dengan pendapatan kasar, kos hidup dan tenaga kerja. Hujah yang kedua pula ialah dengan dasar melaksanakan harga maksimum dapat mengelakkan inflasi. Namun, Tuan Yang Di-Pertua, kedua-dua hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul. Kedua-dua hujah mereka telah gagal menunjukkan bahawa mereka hanya cuba untuk menggaburi mata ahli dewan dengan janji-janji manis, tapi palsu, ibarat menanam tebu di tepi bibir sahaja. Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli dewan dari awal perdebatan selaku pembangkang yang diberi berwibawa, kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Saya telah memberikan definisi yang mantap dan amat mudah difahami. Untuk meminda usul pada hari ini, kami telah meletakkan satu premis yang kukuh, iaitu
Maafkan saya. Untuk meminda usul pada hari ini, kami telah meletakkan satu premis yang kukuh, iaitu gaji minimal RM2,000 tidak dapat menanggung kos sara hidup dan juga tidak dapat meningkatkan kualiti hidup. Rasionalnya ialah rakyat perlu masih bekerja keras dan membanting tulang untuk mendapatkan gaji yang mencukupi untuk mereka sehari hidup mereka sehari-harian. Bagi memantapkan lagi premis kami untuk menolak usul, kami telah mengumpulkan hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. Hujah kami ialah kadar inflasi negara juga memberi kesan negatif kepada rakyat dan juga negara sejajar dengan gaji yang kurang. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan tidak ada lagi keraguan yang gelap dah jadi terang, yang bengkok telah lurus, usul kerajaan amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Nampaknya kerajaan kita pada hari ini tidak membawa persediaan yang cukup sebelum membentangkan usul hujah-hujah yang dibentangkan umpama menanam tebu di tepi bibir saja. Membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu yang menjadi teras kepada pembangunan dan kemajuan negara. Marilah bersama-sama pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini, iaitu gaji RM2,000 sebagai gaji minima adalah tidak masuk akal, sebulat suara tanpa kompromi. Sekian, mohon membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Faris Haikal bin Rizwan. Baiklah, Assalamualaikum. Setelah penat kita bertikam lidah, bertemu lagi dalam sesi penggulungan untuk kali ini bagi usul kita pada hari ini, iaitu gaji minima RM2,000 adalah cukup untuk dan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Baiklah, pertama sekali saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu dengan pekerja gaji RM2,000 tidak mencukupi bagi satu keluarga, dengan beliau mengatakan bahawa kerajaan terpaksa kerajaan tidak memberikan wang yang mencukupi kerana seisi keluarga itu tidak dapat menggunakan RM2,000 dengan mencukupi kerana kos sara hidup mereka yang terlalu banyak dan juga mereka perlu membayar kos-kos sewa rumah dan kos-kos yang lain. Hujah kedua pembangkang pula ialah mereka menyatakan bahawa ekonomi tidak stabil dan juga gaji RM2,000 tidak mencukupi untuk golongan D40. Saya ingin menegaskan lagi bahawa gaji RM2,000 ini adalah bantuan daripada kerajaan untuk meningkatkan sedikit taraf hidup rakyat yang di mana sebelum ini adalah RM1,500. Namun saya tidak setuju dengan hujah-hujah pembangkang, tapi saya 100% bersetuju dengan hujah-hujah kerajaan kerana kami telah menyatakan bahawa gaji RM2,000 itu cukup dengan adanya adanya skim dan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Serta gaji RM2,000 itu adalah gaji minimum, iaitu gaji pokok untuk seseorang pekerja. Bermaksud gaji RM2,000 itulah minimum, dan jika mereka bekerja lebih lagi, maka mereka akan mendapat gaji yang lebih setimbang dengan kerja mereka. RM2,000 itu hanyalah minimum, iaitu kadar paling rendah untuk satu keluarga. Tidak bermaksud pekerjaan itu hanya mendapat RM2,000 sahaja untuk mereka gunakan dalam seisi satu bulan hidup mereka. Kemudian kami juga ada menyatakan bahawa hujah kami akan RM2,000 dapat rakyat berusaha lebih untuk pendapatan, dan RM2,000 itu adalah kami melaksanakan dasar harga maksimum dan minimum.
dengan kerajaan menetapkan harga pasaran pada garis keseimbangan pasaran. Maksudnya dengan adanya melaksanakan dasar harga maksimum minimum ini, serba sedikit dapat membantu dan meningkatkan ekonomi negara. Baiklah, telah tamatnya sesi pertikaman lidah kita pada hari ini. Saya dengan ini berhasrat agar Dewan dapat mengambil kira mana yang betul dan mana yang salah. Jadi saya dengan ini mengundur diri dan menutup Dewan pembincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan ucapan penggolongan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.